இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Walafiat. Hari ini saya sekali lagi menemui saudara dan saudari di kaca televisyen dan platform media sosial untuk memaklumkan mengenai perkembangan semasa kes-kes jangkitan COVID-19 di negara kita. Sehingga 15 September 2020, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia adalah seramai 9,969 orang. Dari jumlah ini, 9,209 kes telah sembuh dan discharge daripada ward, menjadikan kadar kesembuhan sebanyak 92.4%. 128 kes telah dilaporkan meninggal dunia, menjadikan kadar kematian sebanyak 1.28% dan 1,395,578 individu telah disampel, menjadikan kadar ujian COVID-19 yang dijalankan di Malaysia adalah 41.8 orang bagi setiap 1,000 penduduk. Secara keseluruhannya, terdapat 108 kluster yang telah dilaporkan kepada Crisis Preparedness and Response Center atau CPRC kebangsaan. Daripada jumlah ini, 11 kluster masih aktif, manakala baki 97 kluster telah diisytiharkan tamat. Sehingga kini, kluster Seri Petaling yang telah diisytiharkan tamat pada 8 Julai 2020 merupakan kluster yang terbesar jangkitan COVID-19 di negara ini. Kluster ini telah merekodkan sejumlah 3,375 kes positif selepas ramai 42,023 individu disaring. Walaupun negara kita setakat ini telah berjaya menangani penularan wabak COVID-19 dengan baik, saya berasa agak bimbang kerana terdapat peningkatan jumlah kes positif COVID-19 yang agak ketara sejak kebelakangan ini. Sepanjang tempoh 14 hari yang lalu, sebanyak 615 kes baru telah dicatatkan. Peningkatan ini turut menyaksikan 3 buah daerah yang merekodkan 41 kes atau lebih sepanjang tempoh 14 hari yang lepas. Daerah-daerah yang dikategorikan sebagai merah ini ialah Kota Star di Kedah dan Tawau serta Lahad Datu di Sabah. Sementara itu, jumlah keseluruhan pelawat daripada luar negara yang dikesan positif COVID-19 sepanjang tempoh 3 April hingga 15 September 2020 adalah seramai 1,017 orang. Dan buat masa ini, berdasarkan dapatan yang diperolehi oleh para penyelidik daripada seluruh dunia dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Ini mengambil kira faktor pencegahan dan kawalan penularan jangkitan COVID-19 secara berkesan yang memerlukan kewujudan rawatan spesifik dan vaksin yang efektif serta selamat untuk digunakan. Dengan situasi ini, saudara-saudari sekalian, sesiapa saja mungkin terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19 pada ketika ini. Tidak terkecuali, Malaysia juga masih mengalami penularan wabak ini secara aktif. Kes harian COVID-19 yang direkodkan adalah sekitar 1, 2 dan ada kalanya 3 digit tanpa pernah mencatatkan kes sifar.
Dan ini memberikan gambaran bahawa rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia masih belum dapat diputuskan sepenuhnya. Justru saya ingin mengingatkan saudara dan saudari sekalian supaya terus berwaspada, jangan leka. Peraturan-peraturan berkaitan kuarantin, pemakaian penutup hidung dan mulut dan pematuhan kepada SOP masih berkuat kuasa. Saudara dan saudari mesti terus berdisiplin dan patuh kepada peraturan. Ini penting supaya kita dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Kerajaan tidak teragak-agak untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau PKPD di kawasan-kawasan yang mencatatkan kes-kes baru COVID-19 yang tinggi. Selain itu, saudara dan saudari mestilah kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan. Dan jika saudara dan saudari berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak, pakailah penutup hidung dan mulut. Jangan merasa janggal ataupun kekok untuk memakainya. Pemakaian penutup hidung dan mulut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Kini kita semua mesti memainkan peranan sebagai petugas barisan hadapan dengan terus mengamalkan norma baru dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari juga mestilah segera mendapatkan rawatan jika mempunyai gejala seperti demam, batuk ataupun sukar untuk bernafas. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, tanpa rawatan yang spesifik dan vaksin yang berkesan serta selamat untuk menangani penularan jangkitan COVID-19, pembudayaan norma baru yang saudara dan saudari sedang amalkan pada waktu ini adalah suatu langkah yang amat kritikal. Saya berharap norma baru ini akan menjadi kelaziman dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana Malaysia masih berada dalam peperangan menentang COVID-19. Dalam situasi ini, disiplin dan pematuhan masyarakat terhadap peraturan dan SOP yang ditetapkan adalah amat penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Matlamat kerajaan bukan hanya untuk melandaikan lengkuk penularan, tetapi juga memastikan wabak jangkitan ini dapat dikawal untuk suatu tempoh yang panjang. Kawalan sempadan negara juga akan terus dipertingkatkan untuk mengekang aliran kemasukan individu yang berpotensi dijangkiti COVID-19 ke dalam negara kita. Sempadan negara kita masih ditutup kecuali untuk tujuan perniagaan termasuk pelaburan dan pendidikan dengan syarat-syarat pematuhan SOP tertentu yang ketat juga. Jika dibandingkan dengan situasi di beberapa negara luar, terdapat negara yang masih berusaha keras untuk menangani penularan jangkitan COVID-19 yang belum lagi menunjukkan tanda untuk reda. Malah, beberapa buah negara kini menghadapi ancaman gelombang baru penularan COVID-19. Perkara yang sama boleh berlaku di Malaysia jika kita leka dan memandang remeh penularan wabak ini di peringkat global. Walaupun kawalan sempadan negara yang ketat menimbulkan sedikit kesukaran khususnya kepada saudara dan saudari yang mempunyai urusan di luar negara, tindakan tegas perlu diambil untuk melindungi rakyat dan negara kita daripada wabak yang mengancam nyawa ini. Kita perlu mengimbangi antara keperluan untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat Malaysia. We must strike a fine balance between protecting lives and the livelihoods of all Malaysians. Justru kerajaan tidak akan terburu-buru untuk membuka sempadan negara.
Malah kawalan sempadan negara kita akan terus diperketatkan, termasuk meningkatkan usaha menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin. Dan saya juga ingin menasihatkan penduduk di negeri Sabah supaya lebih berhati-hati. Peningkatan kes-kes baru COVID-19 amat ketara di negeri Sabah, khususnya di daerah Tawau dan Lahad Datu. Dalam keadaan negeri Sabah sedang menghadapi pilihan raya negeri, saya ingin mengingatkan saudara dan saudari yang berada di negeri Sabah supaya senantiasa mengamalkan norma-norma baru kehidupan dengan lebih berdisiplin lagi. Kepada petugas-petugas pilihan raya, pastikan semua aktiviti kempen dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Dalam keadaan biasa, semasa musim pilihan raya ini ramai yang akan berkumpul dan bersalaman. Nasihat saya, elakkanlah sebarang perkumpulan di tempat yang sesak dan sempit. Elakkan juga bersalaman dengan pengundi. Saya fikir para pengundi pun faham kalau mereka yang turun berkempen tidak menghulurkan tangan untuk bersalaman. Yang penting kita saling melindungi antara satu sama lain supaya tidak terkena jangkitan COVID-19 ni. Kita jaga kitabah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua akan kesan sekiranya kes-kes COVID-19 meningkat dengan mendadak dan PKP terpaksa dilaksanakan semula. Akibatnya tentulah amat buruk kepada kehidupan kita dan ekonomi negara kita. Kita tidak boleh ke mana-mana dan tinggal di rumah sahaja seperti yang sedang pun dikuatkuasakan di Kota Star Kedah pada masa ini. Nauzubillah. Justru saya berharap kita semua akan terus cekal, tabah dan berdisiplin dalam menghadapi penularan wabak COVID-19. Ingatkan diri kita supaya terus membudayakan amalan norma-norma baru kehidupan. Selain tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan, amalan norma baru kehidupan oleh saudara dan saudari sekalian adalah faktor yang amat penting dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, berhati-hatilah. Lindungi diri anda, lindungi keluarga anda, lindungi orang-orang di sekeliling anda, dan sama-samalah kita berdoa semoga segala usaha yang kita lakukan dalam memerangi COVID-19 ini akan berjaya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.